Dijemput Yang Berhormat Merbuk. Terima kasih kepada Datuk Pengurusi. Saya terus kepada butiran 04000 one off. Saya merujuk kepada ucapan peringkat dasar oleh Yang Berhormat Permatang Pau yang memaklumkan berkaitan dengan projek rintis Alternative to Detention ATD yang difahamkan oleh beliau. Masih belum menerima jawapan secara bertulis daripada Menteri. Terkini dalam depo melibatkan terdapat 796 tahanan kanak-kanak termasuk 405 kanak-kanak tanpa penjaga yang kini berada di dalam tahanan terdedah kepada risiko kesihatan, kemurungan, tekanan pasca trauma dan kebarangkalian membunuh diri. Jadi ini secara tidak langsung melanggar Akta Kanak-Kanak 2001 yang seharusnya kita melindungi kanak-kanak. Persoalan saya adakah sehingga manakah gerak projek ATD sehingga kini? Apakah punca utama projek rintis yang ingin dimulakan dengan hanya 5 kanak-kanak ini gagal dijalankan pada April yang lalu? Seterusnya saya ingin kepada butiran kecil 0100500 terkait kolaborasi strategik. Terdapat peningkatan dalam butiran kolaborasi strategi ini, jadi ingin saya sentuh isu kewarganegaraan anak bagi wanita yang berkahwin dengan orang bukan warga negara. Menafikan hak kewarganegaraan anak kepada wanita Malaysia yang berkahwin dengan warga asing ini adalah suatu bentuk diskriminasi yang sangat jelas. Jadi kami meminta kementerian sebagai entiti yang bertanggungjawab terhadap golongan sasar ini, khususnya wanita dan kanak-kanak, benar-benar bekerjasama dengan KDN dan agensi-agensi berkaitan untuk meminda dasar yang dilihat tidak adil ini. Seterusnya saya pergi kepada butiran kecil 020200 pembangunan wanita. Saya ingin menyentuh berkenaan keganasan rumah tangga. Sejumlah RM21 juta telah diperuntukkan untuk pengendalian pusat keganasan rumah tangga dalam belanjawan 2021. Bagi kes keganasan rumah tangga yang semakin meningkat ini, kementerian perlu campur tangan secara komprehensif termasuk bagi penyediaan rumah perlindungan, perlindungan undang-undang, sesi kaunseling dan penyediaan talian khas hotline. Saya juga merujuk kepada maklum balas daripada Women AIDS Organisation WAO. Kita memang amat terbatas dari segi ruang perlindungan bagi mangsa keganasan rumah tangga, bahkan ianya 10 kali ganda jika dibandingkan dengan negara lain. Dan penyediaan kediaman sementara berkos rendah juga buat mangsa perlu dilihat setelah mereka meninggalkan rumah perlindungan, dan juga penjagaan kanak-kanak bagi kesejahteraan dan kestabilan mangsa untuk jangka masa panjang. Jadi peruntukan RM21 juta ini juga harus melalui semak imbang kerana ia ada jumlah yang besar, dipantau dan dinilai agar benar-benar sampai kepada sasaran secara maksima. Jadi adakah jawatankuasa keganasan rumah tangga bakal turut terlibat dengan proses semak imbang ini? Seterusnya saya juga merujuk izin kepada laluan Tangga Batu. Sekejap ya. Okay. Okey, berkenaan dengan rumah untuk pelindungan yang mangsa-mangsa keganasan rumah tangga ni, saya pun menghadapi masalah di kawasan dan saya cadangkan supaya kadang-kadang ada rumah-rumah pangsa ataupun kediaman, contohnya hospital ataupun klinik kesihatan. Saya tengok yang banyak ada juga rumah-rumah yang kosong. Jadi saya minta mungkin boleh minta 2-3 rumah untuk kes-kes begini. Ya, terima kasih. Okey, boleh masukkan dalam ucapan saya. Seterusnya saya pergi kepada butiran kecil 020100 kebajikan masyarakat. Peruntukan dilihat menurun daripada 417,946,700 pada tahun 2020 kepada 396,998,600 pada tahun 2021. Berhubung dengan beban yang terlalu besar, penting sebenarnya bagi kementerian memastikan sumber dan tenaga kerja yang terlatih mencukupi. Sebab nisbah kaki tangan pekerja sosial di Malaysia kini amat rendah, iaitu 1:9,000 kes. Berbanding dengan Singapura yang hanya 1:3,000 dan Australia 1:1,1000, bermakna kita jauh sangat terbeban. Oleh yang demikian, apakah perancangan kerajaan secara serius dalam memperkasa status pekerja sosial di negara ini melalui Akta Profesional Kerja Sosial? Seterusnya juga saya ingin menyentuh butiran 030200 emolumen kaki tangan kontrak. Saya pohon kementerian perincikan dalam program apakah mereka terlibat, berapa lamakah ikatan kontrak tersebut dan berapa ramai yang terlibat serta kadar bayaran mereka. Seterusnya butiran 031700 home help yang kita melihat perhatikan bajet butiran ini menurun walhal dalam musim pandemik ini lebih ramai warga emas dan OKU memerlukan perkhidmatan home help, dan akhir sekali
butiran 03100 iaitu naik taraf bangunan KPWKM di lot 4G11 Putrajaya. Ini saya jangkakan merupakan projek baru kerana tidak pernah dijajarkan dalam peruntukan tahun 2019 dan juga 2020. Persoalannya, bagaimanakah kementerian dalam memahami fiqh aulawiyat iaitu keutamaan kepada rakyat? Sekiranya sejumlah lebih 63 juta ini sangat besar untuk menaik taraf bangunan kementerian, sedangkan jumlah ini berpuluh kali ganda besarnya berbanding butiran 0800 bagi maksud pembangunan pejabat kebajikan negeri dan daerah yang lebih dan layaknya memerlukan hanyalah cuma sebanyak lebih 10 juta. Jadi saya pohon penjelasan. Terima kasih.